أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah, seperti mana yang saya umum bulan yang telah lalu, di mana kita telah pun selesai menghabiskan perbahasan dalam surah Al-Mulk, dan seperti yang saya umum, insya-Allah malam ini surah yang baru, Suratul Insan. Muslimin dan muslimat, sebelum kita melihat ayat-ayat awal daripada Suratul Insan ini, maka pertama kita mesti memahami berdasarkan hadis di dalam Sahih Muslim yang diambil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah ini pada subuh hari Jumaat, dikembarkan dengan alif lam mim tanzil atau alif lam mim sajadah. Bukanlah bermakna ia menjadi sesuatu yang wajib, iaitulah di sana wajib kena baca dua surah ini pada setiap subuh hari Jumaat. Tak wajib. Kalau tak hafal, tunggu dekat pukul 6.50 dah. Tak semayang subuh lagi, sebab menunggu tu imam. Contoh, tu imam tak datang-datang, kawan baru menikah, tak mari dia. Kita pun tunggu punya lama, sebab anggap kena baca juga alif lam mim tanzil dan suratul insan. Tak payah buat macam tu. Lantik siapa naik je jadi imam, inna a'tayna qulhu, dah balik isak okok, duduk penin-penin kepala. Bukan jadi wajib.
Nampak macam nak kena wajib. Tak. Sebab itu ada tuan-tuan imam yang kadang-kadang Jumaat dia tak baca Alif Lam Mim Tanzil, dia tak baca Hal Ata 'alal Insan. Kenapa? Mungkin sebab dia nak didik makmum supaya jangan makmum menganggap benda ni jadi wajib. Begitu. Hak wajibnya Fatihah, surahnya tak kiralah surah apa. Cuma dah jadi kebiasaan Nabi itu saja. Dan kalau kita tak baca pun, baca surah lazim biasa aja, tak ada jadi dosa, tak ada jadi masalah. Ini kena faham elok-elok. Jangan benda yang sunat, benda yang harus, kita anggap dia menjadi wajib. Benda yang wajib kita londeh-londehkan. Hak tu tak betul di dalam kehidupan kita. Tu yang pertama. Yang kedua, apabila sebelum kita melihat ayat, apabila kita menyebut al-insan, maka di dalam Al-Quran ada lebih kurang 3 istilah yang berhubung dengan manusia itu sendiri, tetapi mempunyai makna yang berbeza, makna yang berlainan antara satu sama lain. Yang pertama adalah al-insan. Sekejap lagi saya akan sebut 2 pecahan di bawah al-insan. Daripada al-insan saya nak sebut 2 benda lagi, kejap lagi. Yang kedua, Quran menyebut bashar. Selalu dengar ayat Qul innama ana basyarum mithlukum. Dalam Al-Quran hanya ada 2 ayat sahaja yang bunyi pangkal dia sama, tetapi ending ayat dia berbeza. Pertama, surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sama dengan ayat nombor 6 Fussilat. Ni pangkal sama. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Pangkal sama, tetapi ending bagi Al-Kahfi ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ni ending bagi Al-Kahfi. Ending bagi 6 Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. 2 ayat 6 Fussilat, la 100 lebih Al-Kahfi ayat terakhir. Pangkal dia tu adalah cerita bashar. Al-insan kejap lagi saya hurai. Bashar. Kenapa ayat tu turun? Kenapa Allah perintahkan Nabi Qul,
beritahu, cakap wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, aku ni bashar, mithlukum, sama macam kamu. Di mana? Jawab dia ialah untuk menjawab tuduhan, isu yang dimainkan oleh kepimpinan Quraisy untuk menolak dakwah mereka. Apa dia? Antaranya mereka berhujah, ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Macam mana dia ni boleh jadi Rasul, kata Abu Jahal. Kerana pada dia ada dua benda, kata Abu Jahal. Ni dalam Al-Furqan, dalam beberapa surah. Dua benda ada pada Muhammad, tak boleh dia jadi Rasul. Apa dia? Pertama, ya'kulut ta'am, dia makan makanan serupa kita. Ni kempen Abu Jahal, punyalah bodoh, kempen bodoh. Dia kata dekat penduduk Makkah, dia mana layak jadi Rasul, sebab ya'kulut ta'am, dia makan makanan macam kita makan. Satu. Yang kedua, wa yamshi fil aswaq, dia berjalan pergi pasar. Nabi Muhammad pergi market, pergi pasar dengan Khadijah. Mana layak dia jadi Rasul? Lalu Allah turunkan ayat, suruh Nabi jawab, qul innama ana bashar mithlukum, aku ni manusia serupa kamu. Itu makna bashar. Apa makna bashar? Biologi kemanusiaan. Makan, minum, tidur, menangis, gembira, sedih, ketawa. Inilah bashar. Manusia juga, tapi makna dia biologi kemanusiaan. Kamu tuduh aku tidak Rasul, kamu bawa hujah yang begitu bodoh sekali. Sedangkan aku adalah manusia, mithlukum, serupa kamu. Aku pun ada perasaan, kamu pun ada. Aku pun lapar, aku pun menangis, serupa kamu. Bila aku lapar, aku makan. Sebelum aku makan, aku kena ada bahan untuk memasak. Maka bahan memasak di mana? Market lah. Orang Kedah panggil market, kau orang putih. Kan? Orang Kedah tak panggil pasar, dia panggil market. Kemah. Kan? The Greater Kedah mau kemah lah. Market. Market, pi market. Nabi berjalan dengan Khadijah pergi pasar. So apa masalahnya? Aku pergi market, aku pergi pasar, beli bahan, balik masak. Kenapa? Sebab aku nak makan. Kenapa? Sebab aku manusia, serupa kamu. Allah turunkan dua ayat tu, dua-dua surah Makkiyah, Fussilat dan Al-Kahfi, dalam menghadapi hujah bodoh Abu Jahal dengan berkempen sepatutnya dia ni kalau klaim jadi Nabi Rasul, dia tak boleh makan. Lawatnya Nabi dua kaki dua tangan, serupa kamu, manusia. Allahu Akbar. Hujah yang tak masuk akal untuk menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kena ikut Nabi. Kenapa? Itu yang ayat tu sama ada 6 Fussilat atau ayat terakhir Al-Kahfi, bila Allah sebut basyarum mithlukum, aku ni manusia seperti kamu, tak ada beza. Kita makan, Nabi pun makan, tetapi Nabi paling banyak tak makan,
paling banyak dia berlapar. Tu aja beza. Tapi Nabi makan tak? Makan. Kita pernah ke sepanjang hidup ambil batu ikat di perut menahan lapar? Tak pernah. Tak pernah ambil batu ikat di perut. Nabi 2 ketul batu ikat di perut menahan lapar. Nabi, kata Aisyah, tidak pernah kenyang. Paling tinggi Nabi kenyang sebuku roti. Itu bayang kita sebuku roti warming up. Tara nak tunggu tom yam tak siap lagi, ni dia tarik roti. Warming up tak sampai lagi tom yam tu. Nasi paprik tak mai lagi, tibai roti dulu. Roti tu pun kenyang dah. Nabi tak pernah kenyang, tak lebih daripada itu. Tapi Nabi makan tak? Makan. Macam serupa kita. Nabi menangis tak? Menangis. Ibnu Mas'ud kata, bunyi tangisan suara Nabi adalah seperti air yang sedang menggelegak ketika air itu nak masak. The boiling water. Kita lah tak rasa lah, budak-budak lah dia tak rasa. Dia beranak-beranak aja kuku dengan kowe tunggu dah kat dapur. Cuma zaman kita tengok, zaman dapur kayu mak ayah kita dulu, jerang air kan, nak minum pagi-pagi pergi sekolah, jerang air, jenuh tiup dengan besi tu, dapur kayu. Budak-budak lah mana ada kuku and the kowe, siap hafal lagi penyanyi Korea tu, mereka hafal. Tuan-tuan, nak air hangat tekannya, kita dulu jenuh tunggu. Macam mana air mendidih, the boiling water, 100 darjah Celsius, air mendidih. Macam mana air mendidih bila dia masak? Begitulah kata Ibnu Mas'ud, bunyi tangisan Rasulullah. Nabi menangis, bunyi macam air menggelegak. Macam tu Nabi menangis, kata Ibnu Mas'ud. Kenapa Nabi menangis? Bashar, orang. Nabi ada perasaan, ada sedih, menangis. Khadijah wafat, Zainab binti Khuzaimah wafat. Ni sebelum Nabi wafat. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, 3 anak perempuan wafat dulu. Nabi tak wafat lagi. Menangis Nabi, menangis. Duduk tepi kubur ketika Zainab diturunkan ke liang lahat di Baqi'. Nabi menangis. Allahu Akbar. Sebab dia bashar. Ini bashar, manusia. Semua ada sifat tu. Nangis, sedih, gembira, ketawa, happy, seronok, marah. Nabi marah tak? Marah. Terutama bila hak Allah dicabar, Nabi marah. Tetapi tengok ayat tu. Setelah Allah kata basyarum mithlukum yuha ilayya. Sebab itu kena ikut Nabi. Kenapa? Yuha ilayya, aku diwahyukan. Yang tu beza dia. Makan, minum sama. Selagi kamu manusia, Cina ke Hindu ke apa ke, selagi kamu manusia, makan. Tetapi kita diperintahkan ikut Rasulullah kerana yuha ilayya, aku diwahyukan. Aku ni dapat wahyu, kamu kena ikut aku. Kita hanya membaca wahyu. Nabi menerima wahyu, datang perintah ikut Rasulullah. Allahu Akbar. Itu bashar, manusia, tak kira siapa. Dia panggil biologi kemanusiaan, bashar. Yang ketiga istilahnya annas. Ada yang anasiyah, macam-macam dalam Quran. Saya ringkaskan. Annas maknanya manusia secara umum. Al-insan kejap lagi. Annas ialah manusia secara umum.
Manusia, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu Allah yang menjadi Rabb, yang menjadi Malik bagi manusia. Bila kata an-nas, ia adalah mafhum bagi manusia secara keseluruhan umum. Baik, sekarang kita patah kepada tajuk Suratul Insan atau surah Ad-Dahr. Jadi kita sebut apa makna Ad-Dahri, kenapa hinum min Ad-Dahri, kenapa sebelum mim ada hin. Sekejap lagi saya hurai. Tuan-tuan muslimat, bila sebut al-insan, ia adalah istilah bagi manusia yang berkait rapat dengan beberapa perkara. Dalam banyak-banyak perkara itu, saya mengambil 2 faktor sahaja untuk kita kaitkan. Berbeza dengan bashar, berbeza dengan annas. Baik, pertama, al-insan adalah kita kaitkan, hubungkan dia pertama sebagai khalifah, pemikul amanah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut antara ayat, allamal insana ma lam ya'lam. Di antara ciri bagi orang yang menjadi pemimpin ialah berilmu. Maka Allah kaitkan, bila perbahasan ulama, perbahasan yang pertama adalah al-insan berkait rapat dengan pemikul amanah, maka sudah semestinya pemikul amanah mempunyai ilmu. Maka itulah yang Allah sebut allamal insana ma lam ya'lam. Allah tak sebut allaman nas, Allah tak sebut allamal bashar, Allah sebut allamal insan, di mana insan mempunyai potensi untuk berilmu, gain the knowledge, kemudian store ilmu dia di dalam minda dia, kemudian dengan ilmu itu dia mentadbir dan menjaga alam ini. Especially apabila dia ditakdirkan Allah sebagai manusia, kita adalah khalifah Allah, maka mesti mempunyai ilmu. Allamal insan, tu Allah sebut. Kami ajar manusia, tapi Allah sebut dengan al-insan. Maknanya al-insan dia berpotensi menerima ilmu. Kalau dia tidak mempunyai ilmu ini, dia akan sebaris dengan haiwan. Na'udzubillah. Oh, na'udzubillah. Al-insan akan jatuh kepada al-an'am, binatang ternak. Na'udzubillah. Maka itu yang pertama. Saya ringkaskan, banyak kalau kita nak bahas, iaitu potensi dia menerima ilmu. Tuan-tuan muslimat, awal lagi dalam Al-Baqarah ayat berapa? 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Al-ayah, saya ambil yang tu ya, 31 Al-Baqarah. Bagaimana Allah sebut wa 'allama Adamal asma'. 'Allama Adam, kami telah mengajar Adam dengan asma', itulah insan. Asma' makna nama-nama. Kalau tafsir luaslah. Ada yang kata nama sungai dalam syurga, Nabi Adam hafaz duduk dalam kepala minda dia. Ada yang kata nama pokok dalam syurga. Tafsir macam-macam. Tetapi kita sebagai al-insan, ada tak potensi menerima ilmu? Ada. Mesti ada. Kita bukan binatang. Binatang tuan-tuan cakap banyak kali pun dia tak erti sebab dia binatang.
Dia bukan boleh terima ilmu. Sebab itu manusia, al-insan, dia mesti ada ilmu, dan dengan ilmu itu dia bergerak untuk memimpin dunia ini, sama ada dianya pemimpin negara yang luas atau paling tidak dia pemimpin dalam rumah tangganya, atau kalau dia seorang, dia pimpin diri dia sendiri untuk tidak terjun ke lembah kebinasaan. Maka untuk tidak terjun ke lembah kebinasaan, selain iman, selain takwa, mesti ada ilmu. Sebab itulah Allah menempelak mereka yang tak reti guna mata, mereka yang tak reti guna telinga, mereka yang tak pandai guna hati. Tiga ni tuan-tuan digabungkan untuk menghasilkan insan yang berilmu, yang dengannya dia akan faham agama Allah, dan dia akan hidup atas kepahaman itu. Sebab itu perhatilah Quran, apabila Allah sebut tak reti guna mata, guna telinga, guna hati, ujung dia ulaika kal an'am. Mesti Allah sebut binatang. Sebab binatang dia tak reti guna mata, guna telinga, dia tahu makannya. Sebaik tak isap okok lembu tu, dia kira makan tidak beranak. Itulah binatang. Apa yang dia reti? Tak reti dia. Begitulah manusia apabila telinga, mata, hati tidak berfungsi. Maka ingat, al-awwal, yang pertama sekali, al-insan. Saya ambil dua saja malam ni dalam ratusan perbahasan. Yang pertama, al-insan adalah potensi manusia untuk menerima ilmu, dan al-insan dihubung kait. Bila dah ada ilmu, terkaitlah dia dengan pemikul amanah. Menjadi pemimpin mesti dengan ilmu selain iman dan takwa. Tak ada ilmu, bungkuih. Satu. Yang kedua, apabila sebut al-insan, ada dalam Quran ayat-ayat yang ulama sebut al-insan dikaitkan dengan sifat-sifat negatif. Al-insan selalu, tuan-tuan perhati, saya nak bawa beberapa contoh ayat di dalam memahami bahawa al-insan berhubung kait dengan sifat negatif yang lahir dari manusia. Maka saya bawa beberapa contoh. Pertama, suka membantah. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ayat 54 Al-Kahfi. Kan Allah sebut wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Dan adalah al-insan itu, Allah sebut al-insan, tapi Allah kait dengan apa? Aktsara, kebanyakan manusia ini, kebanyakan al-insan ini, syai'in, terhadap sesuatu, jadala. Jadal makna bantah, jadal makna argue, tak puas hati. Itulah perangai manusia. Tapi Allah kait dengan al-insan. Suka benar membantah. Benda yang betul pun dibantah. Jadi tak betul. Sebab benda betul, bila kita bantah, kita lah tak betul. Benda tak betul, kita bantah, kita betul. Kena faham elok-elok. Tetapi Allah declare, begitulah sifat manusia. Al-insan aktsara syai'in jadala. Suka benar bantah aku, suka benar tak puas hati dengan Islam dan sebagainya. Itu perangai manusia. Al-insan kait dengan sifat negatif. Contoh kedua, keluh kesah dan bersikap bakhil. Innal insana
khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ayat 19, 20, 21 Suratul Ma'arij, juzuk 29. Allah kata innal insan, Allah sebut dengan insan, innal insan khuliqa halu'a, adalah insan manusia ini diciptakan, antara sifat tak elok dia halu'a, keluh kesah. Kan perangai kita kan, diuji sikit mengeluh, susah sikit mengeluh, jalan jauh sikit tak nak kan, mengeluh. Kalau boleh kereta tu mau parking masuk terus supermarket tak mau nak berjalan, tu perangai kita, keluh kesah. Diuji Allah sikit mengeluh, dia lupa nikmat yang punya banyak yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, dia mengeluh. Kita ni mengeluh dalam minta benda yang masih tak dapat. Mengeluh kita, bilalah Allah nak kabul doa aku, mengeluh. Kita lupa ada benda kita tak payah minta, Allah bagi. Ada ke doa tuan-tuan malam ni, tuan-tuan doa, ya Allah hadirkanlah matahari pagi esok? Ada siapa doa lagu tu? Tak ada. Sepanjang hidup tak pernah kita doa, ya Allah besok pagi berilah kepadaku oksigen. Ada pernah kita doa macam tu? Tak pernah. Kita yakin atas sifat pemurah kasih Allah, dia bagi. Tiba-tiba kita mengeluh benda kita minta tak dapat lagi. Kita lupa ada yang kita tak minta, Allah bagi free ya. Kita lupa yang tu. Tambah oksigen untuk kita bergerak, berjalan, pergi kerja, cari rezeki, oksigen. Tarik karbon dioksida, mati kita. Tarik karbon monoksida, lagi awal lagi. Allah bagi oksigen. Ada pernah kita doa minta oksigen? Tak pernah. Ada pernah kita doa besok minta matahari mai? Tak pernah. Allah bagi. Nah, ada benda Allah tangguh doa kita, sabarlah. Tapi manusia ni, innal insan halu'a, keluh kesah. Dan dia kata Allah halu'a ditafsirkan juga dengan kikir, bakhil, kedekut. Nampak tak? Allah kait dengan insan, innal insan. Kenapa? Sebab kamu ada ilmu. Insan ni ada potensi ilmu. Kamu ada ilmu. Kalau tadi awal Al-Kahfi 54, antara ilmu yang kamu belajar, Islamlah yang terbaik. So, apa perlu kamu nak bantah? Syai'in jadalah. For what reason kamu nak argue kepada agama Allah? Baik, dalam Al-Ma'arij ayat 19 ni, untuk apa kamu yang sudah aku panggil dengan insan, ada potensi menerima ilmu, tiba-tiba kamu nak ada sifat halu'a, keluh kesah dan bakhil? Takkan kamu tak ada ilmu bahawa harta kamu Allah yang bagi? Nampak tak? Dikaitkan insan kadang-kadang dengan sifat negatif manusia. Tak elok. Harta bukan milik kita semua. Ada milik orang lain, milik masjid, milik mahat tahfiz, milik orang miskin. Kena faham. Kalau tak zakat pun sedekah. Ni kena reti. Dengan itu kita hidup, dengan ilmu itu. Baik, apa lagi? Kalau boleh saya bawa contoh. Mudah apa nak sebut. Innal insana li rabbih lakanud. Al-Adiyat ayat 6. Kan manusia ni
adalah jenis makhluk aku, li rabbihi lakanud. Dia ni bakhil sungguh. Allah sebut bakhil. Kanud makna dia rasa harta ni semua dia yang punya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, terlalu banyak kalau saya ingin menyebut makna al-insan itu, tetapi cukup untuk kita membayangkan dan memahami. Pertama, al-insan berkait dengan amanah, berkait dengan pemikul amanah. Maka bila pemikul amanah, al-insan membawa maksud potensi menerima ilmu. Kerana untuk memikul amanah mesti berilmu. Dan lawan kepadanya mukhallafah adalah al-insan menzahirkan sifat-sifat negatif bagi manusia, kerana ada ayat yang menunjukkan sifat yang tak elok tetapi Allah ikat dengan al-insan. Seperti Al-Kahfi 54, Al-Adiyat ayat 6, Al-Ma'arij ayat 19, banyak lagi dalam Quran yang menunjukkan apabila al-insan menyalahgunakan potensi nilai al-insan itu, dia akan jatuh kepada lembah kebinasaan. Baik, itu mukadimah. Muslimin dan muslimat, ayat ini, surah ini disebut dengan al-insan atau dinamakan juga ad-dahr. Surah ad-dahr. Ad-dahri makna masa. Dalam Islam, dalam Quran ada as-sa'ah, masa juga. Kami sa'ah, kita tanya kawan, kami sa'ah pukul berapa jam? As-sa'ah dengan makna pukul berapa? As-sa'ah boleh juga makna hari kiamat. Kam as-sa'ah, mim sukun, mim mati. Kam as-sa'ah maknanya hang ada jam berapa biji. Mim jadi mati, mim sukun. Kalau mim baris bawah, kam as-sa'ah pukul berapa? Kam as-sa'ah, hang ada berapa jam? Maksudnya tengok 3 jam mampu. Satu sudah. Kam as-sa'ah, hang ada berapa biji jam? As-sa'ah masa, al-waqtu masa, mata bila pun masa. Ini kena tengok ayat, kena tengok kaedah-kaedah dia. Baik, bila sebut ad-dahri, itulah yang kita boleh lihat pada ayat yang pertama. Kenapa disebut dengan ad-dahri, dan kenapa sebelumnya ada kalimah hin? Apa makna hin? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr, hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu kepada manusia suatu ketika dari masa yang beredar, sedang ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Maka mengapa kaum musyrikin itu mengingkari hari akhir? Baik, tuan-tuan, para mufassirin, muqaddimah ketika mereka bahas surah ni, muqaddimah mereka sebut ayat ni nak bagi kita sedar ke diri. Who are we? We are nothing. Kita ni tak ada apa. Sebab kamu ni dulu, hal ata 'alal insan, bukankah telah datang pada manusia itu hinum minad dahri, satu masa yang disebut dengan hin. Hin ni tuan-tuan, satu masa yang kita tidak tahu. Maksudnya, sekejap lagi saya sebut maksud ayat ni. Saya nak ambil dulu kalimah hin. Satu
masa yang kita tidak tahu. Contoh, ketika Allah memerintahkan Adam dan Hawa meninggalkan syurga di awal Al-Baqarah, apa kata Allah? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ketika Allah beritahu Adam dan Hawa, kamu kena turun ke bumi. Fil ardi mustaqar, di bumi itu kamu kena hidup, kamu kena berada di bumi itu. Planet Allah nama bumi, makna sebelum Adam turun, bumi dah ada, dah siap dah. Untuk apa? Fil ardi mustaqarrun. Kemudian Allah sebut wa mata'un ilahin. Adam, manusia, duduk di bumi. Kemudian mata'un. Ma makna mata'? Kesenangan. Ada hukum sagu hati perceraian, namanya mut'ah. Menggembirakan, kesenangan, menggembirakan hati isteri yang dicerai, maka diberi mut'ah. Mut'ah mata'un, makna kesenangan, senang. Allah kata wa mata'un ilahin. Kita kesenangan sehingga satu masa tertentu. Tuan-tuan tahu tak bila tuan-tuan nak habis nyawa? Tak tahu. Kan? Kita tak tahu. Bila nak habis nyawa? Itu hin. Wa mata'un ilahin. Kami letak kamu di bumi untuk menikmati mata', satu kehidupan kesenangan ilahin, kepada satu waktu hin yang kamu tak tahu bila nak habis. 60, 70, 80, tak tahu. Allahu Akbar. Itu hin. Baik. Bila Allah sebut hal ata 'alal insani hinum minad dahr, adalah satu masa yang kita tak tahu bila awalnya, kita tak tahu. Di waktu itu kita berada di alam roh yang kita tak tahu bila masa tu, tak tahu. Hinun minad dahr. Baik. Faham satu lagi hin. Ayat berapa? 35 kalau tak silap. Surah Yusuf. Ketika berlaku perdebatan antara saksi yang melihat kejadian, yang diberi ilmu oleh Allah, dia tak tengok. Ketika Zulaikha, kita ambil sikit. Ketika Zulaikha, saya nak bagi faham hin, nak bagi faham kalimah hin. Ketika Zulaikha tiba-tiba berubah watak, setelah dia berjaya menarik baju Nabi Yusuf daripada belakang, bila dia tarik aja, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin fa alfaya sayyidaha ladal bab. Ni ayat sebelum. Sekejap lagi saya baca tentang hin itu. Ketika mana dia tarik saja baju Nabi Yusuf, koyak di belakang, ketika itulah sayyidaha, tuan bagi Zulaikha, makna laki dia, ladal bab, laki dia pula sampai kat pintu. Laki baru balik, sampai tengok peristiwa itu. Terus Zulaikha menukar tajuk, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana au azabun alim. Ni ayat 20 lebih. Kata Zulaikha, bang, apa kita nak buat dengan orang yang gatal ni? Amboi, dia tukar terus dialog. Apa kita nak buat bang dengan orang yang gatal ganggu saya ni?
Baju koyak dah belakang. Yang raja duk tengok, ambil duk balik rokok, tak tahu nak buat apa. Dia baru balik beli rokok, tak tahu nak buat apa. Pemerintah tu, laki dia tu Al-Malik Al-Aziz, dia tak tahu. Zulaikha kata, bang, kita nak buat apa ni? Au yusjana, kita penjarakan dia, au azabun alim, kita seksa dia. Andai dia goda saya. Yang Al-Malik Al-Aziz ni laki dia terpinga-pinga. Siapa yang betul ini? Itulah. Nabi Yusuf kata, aku tak buat. Qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang ganggu aku. Tengah duk berdebat lagu tu. Wa syahida syahidum min ahliha. Tiba-tiba datang seorang saksi yang cerdik. Dia kata, cuteng, in kana qamisuhu qudda min duburin, kalaulah qamis, qamis pakaian Nabi Yusuf, qamis ini jubbah, ini dia panggil jubbah, Melayu jubbah, jubbah, batu syaddah, jubbah. Ini jubbah, dia sampai buku lali. Kalau qamis tu dia hanging antara lutut dan buku lali, itu dia panggil qamis. Ini jubah sampai atas sikit buku lali, begitu. In kana qamisuhu qudda min duburin, kalaulah qamis Yusuf koyak daripada belakang, makanya fakadzabat, tentulah bini hang silap, bini hang yang dusta. Wa huwa minas sadiqin, tentulah Yusuf yang benar. Wa in kana qamisuhu qudda min qubulin, maka kalaulah jubah qamis Yusuf koyak belah kubul, belah depan, maka fasadaqat, bini engkaulah yang benar. Wa huwa minal kadzibin, confirm dia ni bohong. Senang ya, yang awak empat tak boleh fikir. Kata ngikut tafsir seorang pekerja istana, awaklah empat tak boleh fikir. Cuba tengok jubah Yusuf, qamis dia tu koyak belah mana? Koyak belah depan, bini hang betul lah, Yusuf tak betul. Koyak belah belakang, bini hang gatai. Apa yang susah sangat? Makna Nabi Yusuf lari, bini hang tarik. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Tatkala suaminya Al-Aziz melihat jubah, melihat qamis koyak daripada belakang, maka tahulah dia bini dia berdusta. Baik, hak tu cerita dia. So Yusufu a'rid an hadha wastaghfir li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Lalu raja kata beginilah, Yusuf, a'rid, berpalinglah engkau daripada benda ni. Makna diam-diam sudahlah. Nanti malu kami pihak istana. Diam-diam sudahlah, kata Al-Aziz, malulah kami. Lalu dia tala ke bini dia, wastaghfir li dzambiki, engkau mesti minta ampun, innaki kunti minal khati'in, kan engkau sudah buat dosa. Confirm hang yang kata. Amboi, kata Al-Aziz, tarik rokok, sambung isap rokok. Sambung isap rokok balik. Tadi tak apa nak isap, duk penin. Dia dapat solution, sambung balik rokok balik. So pakat senyap. Sampailah kisah potong jari apa semua tu, sehinggalah ini saya nak bagi faham hin ini ayat 35. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin. Tu dia. Kepung punya kepung, raja jadi tak apa sedap. Yang Zulaikha pun samalah, dia dah minta ampun apa semua, dia pun rasa tak sedap.
dia tak sedar hati. Dia kata, bang, saat lagi kalau Yusuf dia buka cerita bang nyaya kita, malu kita bang. Orang tak hormat dah kita. Abang tu Al-Aziz, pemerintah Mesir, saya ni isteri dia. Malu kita bang. Nampak gaya macam nak terbuka dah rahsia kita ni. Sebab dalam ayat 35 disebut dengan ra'awul ayat. Mereka semacam sudah melihat ayat, sudah melihat tanda-tanda berita tu akan masuk WhatsApp group. Berita tu akan di launch dalam WhatsApp group. Geng bawang dah ready dah untuk membawang. So macam mana jalan ni? Itulah Allah kata layas jununnahu, lalu dipenjara Yusuf dipenjarakan. Layas jununnahu hatta hin. Itu dia hin. Lama mana? Tak tahu. Hatta hin. Lama mana Yusuf kena penjara? Tak tahu. Sebab hin. Itu dia makna hin. Tak tahu. Bid'a sinin dalam ayat yang lain, ketika dia menakwilkan mimpi, kan panjang cerita, banduan masuk, 2 banduan duduk sekali dengan dia. Allahu Akbar. Wa dakhala ma'ahu sijana fatayan. Masuk 2 orang banduan, duduk sekali dengan Nabi Yusuf. Mimpi pula banduan ni. Inni arani asiru khamra. Seorang mimpi petik buah anggur, perah buah arak. Yang seorang mimpi bawa roti. Fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Datang burung makan separuh roti. Punya mimpi. Minta Nabi Yusuf takwil. Nabi Yusuf boleh takwil mimpi. Bahkan bukan kata mimpi, dia boleh takwil apa menu makanan. Allah. Itu dalam surah Yusuf. Kita mana tahu. Pasal tengok menu, pi restoran, lagi dia bagi chicken chop lah, apa chop semua ada. Nasi goreng Cina, nasi goreng India ada. Semua ada. Terpaksa tengok menu. Nabi Yusuf Allah sebut tu. Ayat 30 berapa? 30 lebih. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Oh, 37 surah Yusuf. Nabi Yusuf kata, aku boleh, bukan kata takwil mimpi, aku boleh habaq makanan yang akan sampai saat lagi. Katalah besok breakfast, Nabi Yusuf boleh habaq. Hang saat lagi banduan pertama, hang makan roti, sarang roti canai, sarang burung. Kacang letak tepi. Hang roti telur goyang. Contoh. Dia boleh habaq. Ya Allah, okok tarak, kata Nabi Yusuf. Dia habaq, besok pagi sampai hak tu Nabi Yusuf. Dia boleh takwil, bukan kata mimpi. Makanan kawan ni dia boleh takwil. Saat lagi makan tengah hari, sambai belacan, kacang botol apa semua, dia habaq, dapat semua. Lalu bila dia takwil mimpi, tengok satu lagi masa yang tak tahu. Tadi hin, ini ayat dia. Bila dia takwil mimpi, ayat 39, 40 begitulah. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Dia kata, hei rakan sepenjara aku 2 orang. Hang yang mimpi perah anggur ni, saya nak ambil poin satu lagi bentuk masa yang tak tahu. Itu poin saya. Selain hin tadi. Hang yang petik buah anggur,
fayasqi rabbahu khamra. Engkau akan bagi minum rabbahu. Rabb makna tuan, raja itulah. Engkau akan beri minum khamra. Engkau keluar daripada penjara ni, engkau dapat kerja nanti, kerja di istana untuk menghidang raja dengan minuman arak, khamra. Wa ammal akhar hang fayuslab, engkau akan dibunuh dan disalib. Allah tu dia takwil. Kencin terus mamat tu. Hak kawan yang awal ni lega boleh gaji. Boleh duit kerja istana. Yang seorang ni fayuslabu, engkau akan dibunuh dan disalib. Mayat engkau akan disalib. Dan datang burung, fatakulu tayru min ra'sihi, datang burung patuk kepala engkau. Tu yang dia mimpi, yang roti dia burung makan tu. Lalu ayat selepas dia, wa qala lilladzi zanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik uzkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi bid'a sinin. Itu dia. Lalu Nabi Yusuf beritahu member yang nak dapat kerja ni, yang nak dapat kerja dekat istana yang sama, raja yang sama, Zulaikha yang sama. Tapi lupa dah kisah Nabi Yusuf tu, lupa dah, duduk penjara lama. Qala, lalu Nabi Yusuf berkata, lilladzina dhanna annahu najim minhum, salah seorang yang nak keluar tu, Nabi Yusuf, abang ni lagu ni bang, hang keluar nanti, uzkur inda rabbik, uzkurni inda rabbik, hang boleh tak tolong sembang tentang aku, habaq kat raja, aku tak salah, aku tak salah, tolong habaq kat raja, aku kena nayau, aku tak buat apa, takkan raja tak tahu pi sumbat aku lagu ni dalam penjara, aku tak ada salah apa. Uzkurni inda rabbik, tolong ingatkan aku di sisi rajamu, itulah Raja Al-Aziz tadi. Tolong cerita. Mamat ni kata insya-Allah, insya-Allah. Rupanya insya-Allah Melayu. Dia lupa. Dia boleh kerja, dia lupa. Allah sebut tu fa ansahu syaitan. Syaitan telah melupakan dia daripada dia sembang tentang Nabi Yusuf yang baik ini, yang tak bersalah ini. Lalu apa jadi? Falabitha fis sijni bid'a sinin, lalu tinggallah Nabi Yusuf di dalam penjara itu bid'a sinin, beberapa tahun lamanya. Berapa tahun? Tak tahu. Tak tahu. Lama. Itu makna nombor 2. Daripada hin itu kita boleh ambil faham satu waktu yang kita tak tahu. Sehinggalah raja pula bermimpi. Jadi panjanglah cerita. Raja mimpi kan, sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijaf, 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, 7 tangkai gandum gemuk isi, 7 tangkai tak ada isi. Oh, sudah mimpi raja. Itulah punca asbab akhirnya Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Apabila mamat yang kerja bagus elon sempoi ni, dia sudah dengar, raja sudah panggil menteri-menteri dia, raja sudah habaq, aku mimpi 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk, 7 tangkai gandum penuh, 7 tangkai tak ada isi. Ya ayyuhal malak, wahai menteri-menteriku, takbirlah mimpiku ini. Tolonglah takbirkan, takbir. Lalu kata al-malak menteri,
qalu adghasu ahlam. Lalu mereka berkata, ni pasal tidur tak basuh kaki. Dia main Melayu punya, tidur tak basuh kaki, mimpi merapu. Lalu kata menteri, adghasu ahlam. Ahlam apa? Mimpi mengarut. Salah tuanku, tu apa tu? 7 tu nombor ekor, dia kata. Karut. Apalah. Lalu Mamat ni sambil dia hidang arak, dia pasang telinga. Baru dia teringat Nabi Yusuf. Tu dialah asbab Nabi Yusuf keluar penjara. Asbab. Mamat ni dengar, dia kata, Allah, terlupa aku. Dia duk habak dah hari tu, suruh habak kat raja. Lalu dia pun mengadap raja, kata, tuanku, dalam penjara ada Yusuf, dia pandai takwil. Itu yang keluar dengan izin Allah. Poin saya ialah hin, satu masa yang kita tidak tahu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Ad-dahri masa dikuatkan dengan hin, iaitulah satu tempoh yang kita tak tahu. Setengah tafsir kata alam roh. Bila waktu alam roh? Abang mai tahu apa alam roh? Tahu apa alam roh? Buat mai profesor mana? Nabi sendiri pun tak boleh beritahu, kerana roh urusan Allah. Tetapi Allah nak sebut poin besar ayat ini ialah kamu lam yakun syai'am mazkura. We are nothing. Kamu tidak disebut. Tidak ada kamu. Apa yang nak belagak? Poin besar ulama ambil ayat pertama ni. Apa yang kamu nak belagak? Dulu kamu tidak ada. Oh, aku adakan kamu. Aku beri kamu sedikit jawatan. Aku beri kamu wang ringgit. Kamu nak belagak. Kamu nak angkuh. Kamu sedar ke diri kamu dulu tidak pernah disebut. Baik jawatan kamu, baik nama kamu, baik kedudukan kamu. Lam yakun syai'am mazkura. Kamu tak ada apa. Itu sadut sembang lah. Ni poin besar ayat ni. Itu sadut belagak sebab kita tidak ada apa-apa. Lalu Allah kata, inna khalaqnal insan. Yang tu kita sambung bulan depan. Nak sebut apa dia? Kita tidak empunya apa-apa pada satu waktu dulu. Hinum minad dahri. Ad-dahri masa. Hin menunjukkan tak tahu. Itu yang saya sebut tadi. Fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Duduk atas muka bumi hidup sampai bila? Tuan-tuan boleh tahu? Tak tahu. Sampai bila kesenangan kita di dunia? Bila nak mati? Tak tahu. Bawa kereta, lori mai rempuh, habis. Naik kapal terbang, jatuh, habis. Kan laporan terbaru kata adalah teori apa diamagnetic lah, macam-macam lah. Hak yang jatuh di Elmina baru ni. Macam-macam lah teori fizik tu keluar. Sebab juruterbang ni memang expert, memang tak ada masalah, memang bekas juruterbang Etihad Airways, bukan main-main, hebat orangnya. Maka conclusionnya adalah dengan hubungan angin, fizik, dragging away, macam-macam lah. Entah boleh baca lah sedikit laporan tu. Kita nak sebut ajal sudah sampai, yang tu lah. Tapi bila? Kita tak tahu. Wa mata'un ila hin. Kamu akan dapat kesenangan sampai satu waktu. Bila? Tak ada siapa boleh predict. At this moment, at this year, I will finish off. Tak ada. No one can predict. Tak ada. Tak ada siapa boleh tahu. Itulah hin. Maka bila Allah kata ingat, hei manusia, wahai insan yang ada akal, fikir bahawa kamu dulu hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkur. Kamu tidak ada apa-apa. Jangan belagak
dengan kedudukan kita sekarang, dengan wang ringgit, kenderaan mewah kita, jangan berlagak. Kamu tidak disebut orang mazkura, tak ada siapa pun sebut kamu dulu, lalu aku ciptakan kamu. InsyaAllah bulan depan kita lihat ayat yang kedua, dan kita akan bahas beberapa portion daripada ayat yang kedua, antaranya maksud amsyajin, maksud nabtalih. Semua itu penting untuk kita memahami bahawa al-insan mesti menggarapkan segala potensinya untuk menjadi khalifah, memakmurkan bumi Allah, memikul amanah dengan ilmu pengetahuannya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan jangan lupa kita sudah memasuki Rabiul Awal, bulan kelahiran malam ni, malam kedua Rabiul Awal. Jadilah pengikut Rasulullah, ikutlah Nabi sekadar yang kita mampu. Dan saya sering berpesan, jangan tinggal solawat ke atas Nabi setiap hari, walaupun serendah 100 kali selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana pahalanya terlalu besar. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.